Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Syafid, pelajar Uni KLBMI atau dikenali sebagai Universiti Kuala Lumpur British Malaysian Institute, mengambil jurusan Diploma of Engineering Technology of Telecommunication. Semester ini saya mengambil subjek Community Service. Ia merupakan subjek wajib di universiti. Community service adalah kerja kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkumpulan ataupun individu dan menyai maklumat serta tujuan tertentu. Memandangkan pandemik COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia yang mengancam nyawa manusia, kami tidak boleh melakukan aktiviti kemasyarakatan. Oleh itu, kami ditugaskan untuk melakukan aktiviti individu melalui video untuk dikongsi bersama masyarakat. Video yang saya nak buat ialah cryptocurrency. Pelaburan yang manakah yang sesuai untuk dijadikan sebagai investment? Bagi saya adalah cryptocurrency, kerana investment cryptocurrency sesuai untuk long term atau jangka masa panjang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberitahu dengan lebih mendalam tentang pelaburan cryptocurrency ini, dan saya juga akan mengajar cara untuk memperoleh keuntungan dari pelaburan ini. Selain itu, saya juga untuk mengubah persepsi buruk dan salah faham terhadap cryptocurrency ini. Ini ialah bukan skim cepat kaya ataupun LMM yang kita kena cari orang bawah dia ataupun kita kena mencari untung dengan mengajak orang lain untuk join kita. Tak ada sebegitu pun. Kripto adalah invest kepada suatu aset. Target audience saya adalah orang yang mempunyai minat nak invest di dalam pelaburan kripto. Mata wang kripto ialah satu bentuk wang digital yang wujud hanya di alam internet sahaja. Ia sangat berbeza dengan mata kertas kita, iaitu dikenali sebagai fiat currency. Kerana wang digital tidak dikeluarkan oleh bank ataupun kerajaan, cryptocurrency juga menggunakan blockchain teknologi dan decentralized network. Okey, terlebih dahulu saya akan menerangkan centralized. Bank adalah contoh centralized network. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan centralized ini? Duit yang dikeluarkan dari bank ataupun kita transfer duit kita kepada orang, semuanya akan diregulated kepada bank. Bank akan simpan ledger duit keluar masuk kita. Kalau kita transfer ke seseorang, bank akan tahu. So itu maksud centralized. Decentralized pula yang menggunakan blockchain ini, tiada central bank. Semua orang akan memastikan transaksi itu terjadi. Semua orang akan tahu. Kalau kita transfer duit kita kepada orang, semua orang akan tahu. Cuma tidak tahulah nama, cuma kita akan tahu nilai dan juga address wallet tersebut. So disebabkan itu, ia amatlah sukar untuk orang hack the system kerana kriptografi. So saya akan terangkan dengan lebih mudah. Kripto ni kalau nak senang faham, ia sebenarnya sama je dengan emas. Cuma emas ni fizikal, kalau kripto ni adalah digital. So sebagaimana kita boleh simpan emas, begitu jugalah dengan kripto, kita boleh simpan juga. Kita beli emas pada harga dia murah dan kita akan jual pada harga yang lebih tinggi. Sekiranya harga jatuh, kita boleh menyimpan sehingga dia naik semula. Yelah kan, siapa je nak jual time dia harga jatuh? So kita akan rugi. Kenapa saya cakap cryptocurrency adalah pelaburan long term yang terbaik? Kita cuba kita lihat Bitcoin pada harga 2013, hanya lingkuran $67 sahaja. Sekarang kita lihat harga Bitcoin pada harga tahun ini. Pada harga tahun ini adalah lebih $64K. Cubalah kita bayangkan kan, kalau kita invest pada tahun 2013 tu, saya rasa kalau kita invest dalam 200 sekalipun, saya rasa dah jumlah yang besar lah juga. Sebab itu saya mengatakan membuat investment terhadap industri dapat mengambilkan jumlah yang besar. Cryptocurrency bukanlah Bitcoin semata-mata. Banyak lagi sebenarnya yang ada, seperti Ethereum, Ripple, Solana. Okay, dia ada dua sebenarnya. Crypto ni Bitcoin je. Yang lain tu altcoins yang saya sebutkan sebelum tadi tu. Ialah kita kena buat research pasal coin tersebut, adakah dia akan berpotensi untuk melonjak naik pada masa akan datang, dalam 5 tahun ke, ataupun kita nak keluarkan time lagi 10 tahun ke, 2 tahun pun dah cukup baik. Fundamental analysis amatlah penting dalam cryptocurrency. Maksudnya kita kena buat research dengan lebih mendalam dalam satu projek tersebut. Tak naklah kita ke invest satu coins yang berlemah dan pada satu masa harga dia akan turun dan susah untuk dia naik semula. So nasihat saya, trade at your own risk. Okey, saya akan tunjukkan cara untuk mengira keuntungan. Cara untuk kita mendapat keuntungan daripada cryptocurrency ni.
Okey, ini adalah cara untuk kita mengira keuntungan lah daripada pelaburan yang kita buat. Contohlah modal kita harga RM1,000 dan harga kripto tu ataupun harga coin tersebut, ini contoh je harga satu coin tu ataupun satu kripto berharga RM10. Okey, first 1,000 dibahagikan dengan 10. So total coin yang kita dapat adalah 100. So andailah kan dalam beberapa hari harga coin tu naik sebanyak RM5. Tadi kan RM10 kan, RM15 dia naik. So 1,000 dibahagikan dengan 10, darabkan dengan 15. So kita dapatlah 1,500 revenue dia. So basically keuntungan kita adalah 1,500 tolak dengan 1,000. So profit kita 500 lah. Tu je, senang je. Kelebihan yang lain saya nampak pada cryptocurrency ni adalah bila kita transfer duit secara antarabangsa. Contohlah ada anak kita ke ataupun ayah kita ke yang berada dekat luar negara yang perlukan duit. So kita nak transfer pakai duit tu, fees dia agak mahal sebenarnya dan dia nak mengambil masa dalam beberapa hari juga. Tapi kalau kita transfer duit melalui kripto, dia mengambil masa paling lambat pun 20 minit lah. Paling lambat 20 minit dan fees dia amatlah rendah. Dalam lingkuran RM2 ke RM4 saja. Sekarang ni ada yang saya jumpa fees dia tak ada fees, memang percuma. Itulah yang antara benefit lah yang terbaik dalam cryptocurrency ni. Crypto ni is not all the time is good news. Tak semestinya kita letak duit hari ni, esok dah naik. Boleh je jadi harga akan turun. Benda ni selalu jadi kat saya. Semasa beli je, harga dia jatuh. Dan bila saya nak jual, harga dia tiba-tiba naik. So sebab itulah cryptocurrency ni amatlah volatile dan juga risky. Memang ada masanya akan jatuh, boleh jadi 20% sehingga 60%. Sebab itu kita kena tengok juga news berkaitan dengan kripto ni. Kenapa dia naik? Mungkin sebab kripto tu bekerjasama dengan mana-mana company ke, ataupun dia nak melancarkan projek baru ke. Memang time tu harga dia akan naik sampai boleh jadi 10% sehinggalah 100%. Dan kita kena juga tahu kenapa tiba-tiba harga dia turun. Mungkin sebab investor long term, diorang pun ada masanya nak ambil gaji diorang, sebab itulah harga dia akan turun. Investor long term ni. Dan mungkin juga seperti kabar angin kata nak ban lah kripto ni, padahal tak ban tu saja je nak takutkan orang. So orang kan jual lah sebab diorang takut kan. So itulah tips saya adalah invest what you afford to lose. So apa maksud dia? Maksudnya adalah kalau contohlah kalau kita dapat gaji 3,000, janganlah sembrono kita ambil semua duit kita invest dekat kripto. Tak boleh lah macam tu kan. Andai kata kalau dia jatuh, kita tak boleh nak jual sebab nanti kita rugi. So nanti kita dah tak ada duit dah untuk nak beli apa-apa barang keperluan. So nasihat saya, masuklah dulu RM100 ke bulan depan, dapat gaji lagi, masukkan RM100. InsyaAllah lama-lama nanti dapat juga keuntungan. Kat mana ya kita nak beli kripto ni sebenarnya? Kita boleh beli dekat exchanger. Seperti kita nak ke luar negara, kita nak tukar duit Malaysia kepada duit currency negara tersebut. Samalah seperti kripto, berbeza kripto ni exchanger dia online lah. Saya hanya akan bagi tahu exchanger yang legal sahaja di Malaysia dan register bawah SEC. Seperti Luno, Synergy, MX dan Tokenize. Kenapa nak kena register bawah SEC? Supaya keselamatan duit kita lebih terjamin. Seperti kes baru-baru ini, ahli perniagaan melabur sehingga RM242,000 dekat satu ejen yang hanya kenal di Facebook sahaja dan mendapat balik hanya RM51,000 je. Kat situ dah rugi RM191,000. Banyak tu. So sebab itulah keselamatan adalah perkara yang nombor satu. Sebenarnya kripto ni tak perlu pun kita nak masuk ejen mana-mana ataupun kita join skim pelaburan kripto ke, sebab macam saya cakap tadi, kita boleh je beli dekat exchanger dan kita boleh mempunyai wallet kripto kita sendiri. Kripto wallet ni maksudnya tempat kita nak letak kripto kita lah. Okay?
So berhati-hati ya di luar sana. Bagi saya adalah, sebelum kita nak invest mana-mana pelaburan sekalipun, lebih baik kita invest ilmu dahulu terhadap diri kita, supaya kita nak elakkan perkara scam ataupun penipuan lah, macam sebegini. Sekarang saya akan ajar cara untuk beli kripto di Luno. Okey, ini adalah interface untuk Luno. Luno ni dia ada 5 je kripto ataupun coins. Sebenarnya kripto atau token coins ni dia lebih kurang ada hampir 1000. Tapi kat sini sikit je, ada 5 je. Tapi pada masa akan datang update, dia akan tambah lah coin-coin akan masuk dekat Luno ni. So yang pertama kita ada Bitcoin, yang kedua adalah Ethereum, yang ketiga adalah Ripple, yang keempat adalah Bitcoin Cash, yang kelima adalah Litecoin. Kita tengok dulu feature-features yang ada dekat sini. Yang kedua adalah Explore. Explore ni just ni adalah basically adalah new sahaja. Wallet. Okey, wallet ni lah yang kita akan masukkan duit fiat kita yang dekat bank tu, akan masukkan account dalam Luno ini. So kita pergi ke dekat Luno, kita pergi dekat deposit, kita masukkan je nilai minimum RM10, maksimum RM30, dan lihat dekat bawah ni yang dikatakan 100 lebih daripada RM100 adalah percuma. Bawah daripada RM100 dikenakan cas sebanyak 70 sen. So okay, kita letak je harga yang kita nak. Pastikan akaun bank sendiri ya. Dan kita boleh gunakan akaun bank kita. Okay, lihat ada akaun bank yang kita boleh guna. Okay, so abaikan. Sini adalah basically kita ajak orang. Dan ini adalah profil kita. Nasihat saya adalah pastikan setiap apa yang kita buat, pastikan tingkatkan security supaya keselamatan duit kita lebih terjamin. Okey, jadi ada 2 cara untuk kita beli crypto ataupun coins dekat Luno ni. Ini interface untuk standard. Dia ada 2. Ni exchange, yang adalah standard. Saya elakkan beli daripada standard ni kerana fees dia agak mahal, iaitu 2%. Sebenarnya 2% tu fees tu agak mahal lah sebenarnya. So kalau nak murah, kita pergi saja ke exchange. So exchange ni dia berbeza sikit lah, sebab dia ada candlestick bar punya graph. So kita boleh ubah dia kepada 1 minggu graph, 1 bulan, 6 bulan dan 1 tahun. Okay, so kepada Ripple lah, sebab harga dia murah sikit. Okay, kita pergi kat buy. Okay, saya akan terangkan secara ringkas saja. Okay, ini adalah limit. Limit ni biasanya adalah price yang kita selagi tidak sampai pada harga itu, so itu kita tak akan dapat beli. So biasanya kita akan, limit ni biasanya kita akan letak harga yang rendah daripada harga semasa. So kita tengok Ripple ni harga dia RM5.2. So biasanya kita akan letak RM5.0 lah. So ini kalau kita tak tahu amount SRP yang kita nak letak, so kita just tukar je kepada MYR. So letaklah harga yang kita berapa top up tadi. Ada top up RM50. So ini adalah RM51. So buy. Okey, mana order, mana kita nak tengok order kita. Kita pergi dekat my order. Okey, kita boleh lihat. So kita tengah menunggu harga RM5. Baru bila dah match dengan harga RM5 itu, barulah terjadinya transaksi kripto tadi. So sebabkan saya tak nak beli, so saya just cancel saja. Okay, kita patah balik. Market ni ada lebih kurang adalah kita beli pada harga semasa. So kalau kita beli pada harga market, so actually kita akan dapat harga pada RM5.2 lah. Okay, stop limit ni apa pula kan? Stop limit adalah contoh kita beli harga tu dan kita nak jual pada harga yang berapa. Contohnya macam, contohlah kan, saya bagi contoh. Satu hari, okey, contohlah kita beli dekat harga sini, dan kita tengok kita nak, contohlah kita nak target dia naik sampai 5.25. Okay, tapi kita takut dia akan tiba-tiba jatuh. So kita set limit, kita panggil stop limit. So kita nak secure profit kita, kita letaklah set limit kita dekat sini, dalam lebih kurang 5.16 lah, dekat sini. So kalau dia jatuh sekalipun, kita still dapat profit dekat sini. Seperti itu je lah.
So sell ni lebih kurang sama je, macam buy. So sell ni adalah kita nak jual balik lah, limit market dan stop limit. Okay, itu saja. Sebagai kesimpulan, saya berharap apa yang saya kongsikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya berharap masyarakat dapat memperolehi keuntungan melalui pelaburan kripto ini. Kita sebagai masyarakat perlu ambil tahu serba sedikit tentang kriptokurrensi kerana kemungkinan pada masa akan datang kriptokurrensi akan menggantikan duit kertas kita. Sekian, terima kasih daripada saya.